إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah diisytiharkan bahawasanya esok hari raya Aidilfitri, jadi ada orang bertanya, ramai orang yang bertanya, bagaimana dengan keadaan kita tidak melihat anak bulan? Wallahu alam, kita dalam keadaan selamat kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal innama asy-syahru 29. Ramai orang keliru ataupun tak selesa, tapi kita nak bagi selesa untuk kita, insya-Allah kita ikutlah yang mereka isytiharkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal sumu li ru'yatil hilal wa aftiru li ru'yatihi. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, kita mula berpuasa sepatutnya bila melihat anak bulan. Sepatutnya mula berpuasa Ramadan masuk bila tengok anak bulan. Dan kita berhenti berpuasa di bulan Ramadan apabila kita melihat anak bulan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa in ghumma 'alaikum faqdiru lahu, fa in ghumma 'alaikum faqdiru lahu. Kalau kamu tak dapat nak tengok anak bulan, maka cukupkanlah 30 hari. Tapi sepatutnya asal bulan, setiap bulan 29. Antara hadis yang kuat. Sebab kita pun rasa gelisah, bukan sepatutnya kita tengok anak bulan, kita tak dapat nak tengok sebab hari ni pun mendung, hari ni hujan lebat, besok hujan lebat, sini lebat juga. Kalau nak ikut betul, sepatutnya kalau dah tak nampak anak bulan, puasalah 30 hari. Kena puasa 30 hari sepatutnya. Tapi dah diisytihar, takkan kita nak puasa sore esok. Dia dah orang ramai dah isytihar raya je lah. Cuma hadis yang sangat kuat, hadis dalam Sahih Bukhari, hadis Jabir ibn Abdullah wa hadis Ummu Salamah wa hadis Aisyah, i'tazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu syahran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjauhan dengan isteri-isteri baginda 1 bulan. Falamma, yani Rasulullah dah jauhkan diri dengan isteri dia. Halafa an la yaqrabahunna syahran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumpah tidak akan mendekati isteri-isterinya selama sebulan. Falamma qadat 29 yawman, bila habis 29 hari, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari 29 hari bulan, baginda masuk ke Aisyah. Maka Aisyah kata, Rasulullah, alam tahlif annaka lan tadkhula alaina syahran kamila. Kata Aisyah, ya Rasulullah, bukan engkau kata tak akan mendekati kami
selama sebulan. Ni fama laka qad dakhalta alaina fi 29. Aisyah kata, Ummu Salamah pun tanya Rasulullah, awak kata sebulan tapi hari ni 29. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama asy-syahru yakunu 29. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bulan boleh jadi 29 hari. Dalam satu riwayat Jabir, bila Aisyah tanya, ya Rasulullah, ni awak kata sebulan tak nak mendekati kami, hari ni 29 hari bulan, macam mana dah masuk awak mendekati kami, sedangkan awak dah nazar, sumpah tak akan mendekati kami sebulan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, asy-syahru hakadha, saffaqa bi yadayhi. Rasulullah buat gini, sebulan gini, hakadha wa hakadha wa hakadha. Berapa? Hakadha, hakadha 20, wa hakadha 9. Jadi biasanya bulan Islam 29 hari. Bab ni jelas? Lega tak? Lega. Saya pun lega. Sebab kita nak macam mana? Sepatutnya Jakim ni, kalau dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dia akan menenangkan kita, menenangkan hati kita dengan Sunnah. Sebarkanlah hadis sahih. Apa yang kamu takut? Tapi isu dia sebenarnya, Jakim isytiharkan raya bukan kerana Quran dan Sunnah. Hari ini saya cakap dengan seorang sahabat saya, orang Oman. Oman, Saudi, Qatar, Bahrain, Kuwait, semua akan raya esok. Dia bukan isu nak ikut Quran Sunnah, tak. Tapi sebenarnya setelah 2019 kita semua akan ikut Saudi. Itu sistem dunia yang baru. Kita akan ikut. Sebelum ni kalau ingat, kita sentiasa akan raya lewat sehari daripada Saudi. Ingat tak? Ingat tak? Tapi sekarang ni dia nak samakan sistem. Wallahu a'lam. Saya cakap dengan orang Oman, antara sahabat saya, bila saya bincang dengan dia, bila bincang dengan dia, seorang Omani, tak apalah. Jadi dia kata, Jami' ad-duwal Islamiyah sawfa tu'ayyidu ghadan. Semua negara Islam akan beraya esok. Alhamdulillah, tak apalah. Dan tapi sepatutnya lah kalau tak nampak anak bulan, memang kena cukupkan 30 hari. Jadi insya-Allah kita dalam dua isu ini kita tetap selamat kalau katakan kita puasa 29 hari insya-Allah. Jadi esok insya-Allah raya telah diumumkan, jadi kita ikut. Ada hadis tapi saya tak ingat. Kalau Syekhuna boleh pastikan atau betulkan, ada hadis yang mengatakan, tapi tak tahu rujukan dia. Hadis yang berbunyi, as-sawmu yawmu tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahhun. Tak tahu apakah rujukan hadis ini. Pendapat Ibn Taymiyah. Ini bukan hadis. Tapi dikata Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu yawma tusumu, puasa bila kamu semua puasa, beraya fitri bila kamu semua beraya, dan kamu akan merayakan hari kurban bila kamu orang ramai beraya ataupun menyambut hari perayaan. Ada hadis sahih? والله ما أعرف. أنا أيضا سبحان الله هذا قول ابن تيمية والله أعلم. Tak apalah, insya-Allah kita belajar. Kita makin belajar, ya? Alhamdulillah. Jadi apakah sunnah yang kita boleh pesan insya-Allah esok? Yang pertama, paling utama sekali, zakat Ramadan, zakat fitrah. Cuba selesaikan malam ini
paling lewat sebelum salat raya. Kerana hadis Abdullah bin Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min ta'am atau sa'an min tamr wa sa'an min sya'ir wa sa'an min aqt wa awjaba an tukhraja qabla salat al-Eid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan keluarkan zakat fitrah sebelum salat raya. Kalau zakat fitrah kita bayar lepas salat raya, itu bukan zakat fitrah. Itu menjadi sedekah biasa. Faman akhraja zakat al-fitr ba'da salat al-Eid fa innama hiya sedekah. Barang siapa yang keluarkan ataupun bagi zakat fitrah kepada orang miskin lepas salat raya, maka tidak akan dikira sebagai zakat fitrah, dia akan jadi sebagai sedekah biasa. Aujaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tukhraja zakatul fitr qabla salatil Eid. Wajib Rasulullah, ni bukan kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, baginda alaihi salatu wassalam wajibkan keluar zakat fitrah sebelum salat raya. Baik. Ni sunnah pertama. Yang kedua, antara perkara yang orang ramai tak tahu, salatul Eid, salat raya, tidak ada azan ataupun iqamah. Yang ini penting sangat. Takut ada orang akan tukar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkara ini pernah berlaku di zaman Khalifah Marwan. Khalifah Marwan Ibn al-Hakam telah merubah beberapa sunnah Rasulullah. Antaranya, di zaman Marwan, dia telah memulakan salat raya, memulakan khutbah baru salat. Hadis sahih dalam rawahu Imam Muslim. Marwan Ibn al-Hakam, seperti mana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, قال كنا نصلي صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخطب بيننا. Kami mula-mula kunna nabda'u bi salat al-Eid. Kami pergi ke padang besar, padang besar. Kita mula dengan salat raya. Lepas salat raya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi khutbah. Datang Marwan, fa kharajtu yawman, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kharajtu yawman. Naam. Nah, jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, aku sampai ke padang besar untuk nak salat raya. Qal fara'aitu mimbaran qad banahu Ibnu Abi Salt. Kata Marwan, aku sampai ke padang besar untuk kita nak salat raya, aku jumpa satu mimbar. Mimbar Kathir Ibnu Abi Salt yang buat. Fakultu, kata Abu Sa'id, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhrijul mimbar ila al-musalla. Kata Abu Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluarkan mimbar, gerakkan daripada masjid ke tempat salat raya. Tak pernah. Bayangkan sahabat kalau tukar sedikit sunnah Rasulullah, bunyi terus. Sedangkan Abu Sa'id Al-Khudri orang biasa, dia orang awam, tapi dia sahabat. Dan ketika itu pemerintah Khalifah Marwan. Thumma takhasartu, aku dengan Marwan peluk-pelukan, macam pergi kuat, dia pegang aku pegang dia, berjalan sekali. Falamma wasala al-musalla sa'ada al-mimbar. Bila kami masuk sampai ke tempat sembahyang raya, Marwan naik mimbar. Fajadabtu, aku pegang baju Marwan, tarik. Qultu lahu ma taf'al? Abu Sa'id Al-Khudri kata kat Marwan, mu buat apa? Qal akhtub, nak mula khutbah. Qal tukhalifu sunnah Rasulillah, kana Rasulullah SAW yabda'u bis-salat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, apa yang kau buat ni? Mana boleh mula dengan khutbah sebelum salat raya? Rasulullah SAW mula dengan salat raya dulu, baru
berkhutbah. Qal qad turika ma kana dhalik. Kata Marwan, lepas tangan engkau, benda ni dah lama. Abu Sa'id kata, kaifa tughayyiru sunnah Rasulillah? Abu Sa'id kata, bagaimana engkau tukar sunnah Rasulullah? Raya mula dengan salat dulu, baru khutbah. Dia bukan macam salat Jumaat. Salat Jumaat, khutbah, baru salat. Di hari raya, qal inna kunna nabda'u an nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami mula salat dengan Rasulullah, baru kita berkhutbah, baru Rasulullah berkhutbah. Marwan kata, dah benda lama ni, benda lapuk. Ya Allah. Abu Sa'id tarik lagi baju. Pernah dengar hadis ni? Abu Sa'id tarik lagi baju Marwan, turun daripada mimbar. Marwan lepaskan tangan dia dan mulakan khutbah. Kenapa Marwan tukar sunnah Rasulullah? Kerana politik. Dia kata orang tak suka kita. Sekarang ni orang Madinah tak suka kami. Maka kami kena buat khutbah dulu. Sebab kalau kita mulakan salat raya dulu, lepas salat orang cabut, tak nak dengar khutbah. Maka Marwan sanggup tukar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi politik. Ini di zaman sahabat masih ada. Bagaimana? Alhamdulillah zaman kita tak tukar lagi. Tapi wallahu a'lam, mungkin boleh tukar. Boleh tukar dia orang, boleh buat. Dah salat apa ni? Salat jarak mereka boleh buat. Boleh buat. Baik. Kemudian qal thumma, yani Marwan teruskan rancangan dia dan dia mulakan khutbah baru sembahyang. Maksud dah tukar sunnah Rasulullah SAW. Bila datang Abdullah bin Zubair, dia kembalikan sunnah Rasulullah SAW. Abdullah bin Zubair menjadi khalifah setelah yani wallahu alam, setelah kematian Muawiyah ibnu Yazid ibnu Muawiyah ibnu Abu Sufyan. Nah, baik, apa lagi antara sunnah yang kita nak tegur kat sini? Ayuh, ni antara hadis Abdullah bin Abbas. Kalau kita tengok Sahih Muslim, banyak hadis daripada Abdullah bin Abbas, Jabir, Abu Bakar al-Aslami, Abu Sa'id al-Khudri. Tengok hadis Abdullah bin Abbas. Syahidtu salat al-fitri ma'a Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman. فكلهم يصليها قبل الخطبة. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, aku telah saksikan salat fitr dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abi Bakar wa Umar wa Uthman, semua semayang raya dulu baru khutbah. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال. Lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi khutbah, ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال. Ada satu benda, mungkin ini satu sunnah kita tak buat sekarang. Satu sunnah, iaitu imam bila habis khutbah, mula-mula salat raya, lepas salat raya dia bagi khutbah, lepas khutbah imam akan turun bagi mau'izah, teguran kepada wanita. Tapi ulama dalam bab ini ada khilaf. Kalau Atha ibnu Abi Rabah wa Yasar ibnu Abi Rabah wal Hasan al-Basri, dikata ini antara sunnah yang telah hilang, iaitu pergi kepada wanita kat belakang bagi tazkirah. Tapi kalau jumhur ulama kata ini hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu khatib turun daripada mimbar, dah selesai khutbah, dia akan pergi sampai pergi kat bahagian wanita dan akan berikan tazkirah khas untuk wanita. قال ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke bahagian wanita bersama Bilal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubay'naka ala alla yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahun. Fatala hadhihi al-ayah
hatta faragha minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat ini sampai selesai. Thumma qala hina faragha minha antunna ala dhalik. Faqalat imra'atun wahidah lam yujibhu ghayruha minhun na'am ya nabiy Allah la yudra hina idhan man hiya. Faqal fatasaddaqni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tazkirah khas untuk wanita. Qala ya ma'syar nisa tasaddaqni. Wahai wanita, banyakkan sedekah. Qal fabasata Bilal thawbahu. Bilal dihampar baju dia. Qal faja'alat an-nisa tulqina al-fatakha wal khawatim fi thawb Bilal. Maka wanita-wanita ini ramai di kalangan mereka campak al-fatakh yang ada cicin, subang emas, gelang emas, dia campak di dalam kain Bilal. Dan hadis ini menunjukkan bahawasanya wanita sangat-sangat digalakkan, bahkan satu sunnah yang wajib bagi wanita menghadiri salat raya. Dalam hadis Ummu Atiyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrij an-nisa wal 'awatiq wa dhawat al-khudur wal hiyyad hatta yashhadna jama'atal mu'minin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan wanita al-'awatiq. Al-'awatiq yang muda, umur 15, 16, maksudnya yang belum kahwin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh keluar, dan wanita yang period keluar juga. Walakin yang period ni ta'tazilna musalla al-muslimin. Wanita yang period yang datang bulan digalakkan datang ke musalla tapi duduk belakang. Jauhkan diri daripada tempat salat, tapi wajib menghadiri majlis salat raya. Ini antara sunnah yang ramai orang Islam kita tak kenal. Bahkan ada ustaz-ustaz yang saya pernah tengok, ustaz ni kata wallahu a'lam bagaimana mazhab dia. Dia kata wanita tidak digalakkan, bahkan dilarang oleh syarak untuk datang. Ya Allah, dia kata gitu. Wanita dilarang untuk menghadiri salat raya, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana hadis Abdullah bin Abbas, buat khutbah khas untuk wanita. Ada hadis Ummu Atiyah, saya baca insya-Allah. Qalat Ummu Atiyah, hadis sahih Muslim, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijuhun. Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijuhun fil fitr wal adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib perintah kami untuk keluarkan budak-budak perempuan di raya fitri dan adha. Al-awatiq. Al-awatiq yani umur 15, 16, dia dah sedia untuk kahwin tapi tak kahwin lagi. Dalam bahasa orang kampung, anak dara kena keluar, hadirkan. Wal huyyad, dan wanita yang period. Wa dhawatil khudur. Dhawatil khudur hok malu sangat ni, hok tutup muka, tapi keluar kena tutup semua aurat. Fa ammal huyyad fayatazilna as-salat. Wanita yang datang bulan, hadirkan khutbah raya tapi duduk belakang, jangan campur dengan orang salat. Dia tak semayang, cuma duduk di belakang. Wa yashhadna al-khair wa da'wat al-muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, wajib wanita-wanita menghadiri dan menyaksikan da'wat al-muslimin. Dakwah umat Islam, kita menzahirkan raya. Qultu ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha julbab. Ni syekhuna dah sebut. Ada seorang wanita kata, Rasulullah, mungkin salah seorang wanita yang duduk rumah, dia tak ada jilbab, tak ada baju. Tak ada baju jilbab, yakni yang boleh tutup daripada atas sampai kaki, dipanggil jilbab, yang labuh. Dia kata, Rasulullah, mungkin salah seorang wanita kami, anak dara, tak ada jilbab. Qal litulbisaha ukhtuha min jilbabiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, litulbisaha ukhtuha min jilbabiha. Kalau tak ada baju, jangan jadikan alasan supaya tidak menghadiri khutbah raya. Ya Allah, sampai gitu sekali.
Nampak tak? Sunnah yang muakkadah. Maksudnya anak dara kita tak ada baju. Rasulullah kata suruh dia pinjam baju jilbab daripada orang sebelah, rumah sebelah. Litulbisaha ukhtuha min jilbabiha. Kalau adik dia, kakak dia ada baju labuh, bagilah baju. Jangan jadikan alasan kononnya anak dara kita tak ada baju jilbab untuk pergi hadiri majlis raya. Tengok tuan-tuan, sunnah Rasulullah. Penting ke tak? Subhanallah, penting. Alhamdulillah, kalau saya tak jumpa ataupun tak tengok ceramah ustaz yang kata syariat Islam larang wanita menghadiri salat raya, ustaz yang jahil ini, kalau kita tak tengok, mungkin kita tak akan tekan bab sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kadang-kala kehadiran ataupun kewujudan ustaz jahil menyebabkan kita makin rapat dengan sunnah. Sahih? Setuju tak? Kewujudan ustaz-ustaz jahil ni menyebabkan kita makin mencari sunnah Rasulullah SAW. Ada hikmah juga. Taib, apa lagi yang kita nak sebut? Fi syai' akhar? Ada sebarang soalan? Wallahu a'lam. Yaumul Eid yaumul wahid. Hari raya satu hari je. Kita dulu masa jahil kita ingat sebulan. Ialah orang kata raya ni sebulan. Dah, raya fitri satu hari. Takbir raya insya-Allah bermula malam ni lepas isyak macam tadi kita buat. Salat subuh kita takbir sampai maghrib. Lepas tu habis. Tak ada. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Fadhal. Barakallahu fik. Naam, antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan Allah. Perai kau? Ingat jadi macam Syria pula. Ya Allah, wallahi saya pelik. Bila orang yang jual mercon ni, mereka ni nak sangat peperangan ke? Allah Subhanahu wa taala bagi kita negara yang aman. Tapi kita nak juga bunyi bom. La haula wala quwwata illa billah. Gitulah nikmat ni tak akan kita merasai sampai Allah ambil. Kenapa nak jual mercon? Kadang-kadang budak-budak ni main mercon boleh hilang jari. Orang yang jual bunga api, saya boleh kata, orang yang jual bunga api boleh berlaku dosa. Jatuh dosa bagi dirinya kerana jual benda yang mudarat. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wala dirar. La darara wala dirar. Hadis sahih. Rawahu Ad-Darimi wa Ibn Majah. La darar, tidak boleh sebarang benda yang boleh mudaratkan kita, tak boleh kita nak jual ataupun bagi kat orang. Wala dirar, sebarang perkara yang boleh mudarat kita dan orang lain pun kita tak boleh nak jual. Maka mereka yang jual bunga api, mereka berdosa. Dan mereka akan dipersoal depan Allah Subhanahu wa taala atas gangguan, atas perkara yang boleh merosakkan tangan, jari anak-anak kita ni. Kadang-kadang orang nak cari duit ni tak kira. Tak kira halal ke haram, aku jual benda boleh rosakkan anak, aku jual bom pun tak apa. Kalau kira bunga api ni, dia asal dia bom tau. Bahan dia ni boleh buat bahan peletupan, tapi boleh masuk sebab apa? Ni, bitih. Bazir satu, barakallahu fiik, satu pembaziran. Berapa harga satu ni yang boleh terbang ke atas? Berapa harga dia? Satu roket kecil ni, bunga api ni, kadang-kadang harga dia RM15. RM15 zakat fitrah. Maksudnya nilai berapa kilo tu? Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan sebelum pergi salat raya walaupun 3 biji kurma, dan seelok-eloknya kita berbuka sebelum pergi salat dengan 3 biji kurma ataupun 1 biji ataupun sedikit minum air. Nah. Tak apa, insya-Allah boleh kongsi ada sunnah yang kita tinggal. Indakum idafat insya-Allah. Ada soalan? Baik, setakat inilah insya-Allah. Esok seperti mana Syekhuna umumkan salat raya. La haula wala quwwata illa billah. Salat raya insya-Allah pukul 8.30. Insya-Allah. Jadi kita jangan lupa salat subuh berjemaah. Ramadan memang dah balik, dah balik tinggalkan kita. Tapi salat fardu jangan tinggal. Salat fardu, baca Quran, tahajud jangan tinggal. Bahkan ada hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah qiyamul lail di Syawal.
Ada hadis sahih, Rasulullah SAW pernah mendirikan salat qiyam di bulan Syawal. Jangan kita ingat hanya kita jadi Islam di bulan Ramadan. Lepas bulan Ramadan kita kembali maksiat. Lepas Ramadan kita kembali tak semayang fardu. Lepas Ramadan kita boleh pula mengorak awet ke apa, tak. Jangan. Sepatutnya lepas Ramadan agama kita makin kuat. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.